Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. 12 Rabiul Awal bersiaran dalam Buletin Pagi hari ini bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini, SOSMA tidak dimansuhkan, sebaliknya akan dipindah untuk tambah baik pelaksanaan. Muhammad Syahmi Safari dinobat pemenang anugerah gol terbaik Piala AFF Suzuki 2018. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kajian semula dan pindaan yang akan dilakukan ke atas Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA akan menjadikan pelaksanaannya lebih baik dalam menjaga keselamatan dan keamanan negara. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kajian itu melibatkan pelbagai perkara dan banyak pihak berkepentingan tinggi dalam meningkatkan lagi tahap keselamatan dan keamanan negara. Dari pandangan saya dan setakat hari ini, saya dapati bahawa keputusan yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan termasuk apa yang dimaktub dalam manifestonya kekal. Maknanya apa? Kita tidak akan memansuhkan SOSMA, kita akan pindah. Katanya antara pihak yang akan memberikan pandangan ialah ahli parlimen, majlis peguam dan ahli akademik. Tan Sri Muhyiddin ditemui selepas melawat Balai Polis Pekananas Johor semalam. Beliau sebelum ini dilaporkan berkata kerajaan dijangka meminda undang-undang drakonian termasuk SOSMA pada sidang Dewan Rakyat Mac tahun depan. Menurut Tan Sri Muhyiddin, antara perkara yang diambil kira ialah soal tempoh 28 hari ke atas tahanan reman SOSMA. Katanya pandangan daripada pihak polis selaku penguatkuasa undang-undang keganasan akan turut diambil kira. Kementerian Kesihatan telah mengemukakan permohonan sebanyak 10,675 jawatan tetap untuk menampung keperluan perkhidmatan di fasiliti kesihatan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, permohonan untuk pelbagai jawatan itu kini dalam pertimbangan agensi pusat. Seperti mana yang telah saya maklumkan, kemudian hanya mempunyai obligasi menyediakan tempat latihan siswazah dan khidmat wajib. Manakala bagi tawaran pelantikan tetap, KKM tidak lagi dapat menyerap sepenuhnya keseluruhan HO dalam kalangan pelajar tajaan kerajaan dan bukan tajaan yang telah menamatkan latihan siswazah kerana tertakluk kepada kekosongan fasiliti jawatan di fasiliti kesihatan. Ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pasca kabinet di Putrajaya semalam. Tambahnya, isu tempoh menunggu bagi pegawai perubatan siswazah HO masih berlaku disebabkan oleh faktor luar kawalan seperti jumlah keluaran graduan yang semakin meningkat khususnya graduan perubatan luar negara. Ini kerana terdapat 12,033 slot latihan yang disediakan di 46 hospital latihan siswazah serta terdapat HO lantikan tetap yang belum menamatkan latihan siswazah. Mengikut rekod, sehingga November tahun ini, sejumlah 6,307 graduan ditawarkan latihan kontrak, manakala seramai 1,152 orang masih menunggu tawaran. Dan dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata Farman Niaga Berhad akan diberikan tempoh interim selama 25 bulan untuk terus membekalkan ubat-ubatan dan peralatan perubatan kepada Kementerian Kesihatan selepas kontraknya tamat pada 30 November ini. Ujarnya tempoh lanjutan itu bagi memastikan tidak akan berlaku sebarang gangguan dalam proses perolehan dan pembekalan. Kerajaan bersetuju untuk setuju untuk tidak meneruskan konsesi yang lama itu dan akan meneruskan untuk membuka tender terbuka dalam pemberian konsesi yang bakal dibuka kepada pembida ataupun that will be an open tender by way of the coming concession to come.
Katanya keputusan untuk tidak meneruskan kontrak dengan Pharma Niaga yang dikatakan mempunyai konsesi monopoli dalam bidang perubatan itu telah diputuskan dalam mesyuarat Kabinet. Selain itu, kerajaan juga akan memberikan tempoh tambahan selama 5 tahun kepada Pharma Niaga sekiranya Kementerian Kesihatan belum dapat mengendalikan peralihan tugas selepas tempoh interim 25 bulan tamat pada penghujung Disember 2021. Bagaimanapun, tempoh 5 tahun itu hanya membabitkan proses pengedaran dan logistik yang turut dikendalikan oleh Pharma Niaga ketika ini. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA membuka satu pusat pemindahan sementara PPS di Taman Etnobotani Gua Musang susulan kejadian banjir kilat selama 3 jam di Kampung Tanah Putih dan Kampung Batu Papan Gua Musang. Timbalan Ketua Pengarah NADMA Muhammad Zahari Razali berkata seramai 8 keluarga dipindahkan dan tinggal selama 12 jam di pusat pemindahan itu. Sebenarnya ini bukanlah merupakan banjir monsun. Di Patah Timur ni kita klasifikasikan sebagai banjir monsun. Itu merupakan banjir kilat akibat hujan lebat selama kadang-kadang 2 jam, air melimpah dan masuk ke kawasan-kawasan yang bertanah rendah disebabkan peparitan yang sempit ataupun kawasan pembangunan. Menurut Muhammad Zahari, semua mangsa banjir terbabit telah pulang namun pusat pemindahan masih dibuka ekoran hujan lebat yang kerap berlaku akhir-akhir ini. Katanya, walaupun banjir berpunca daripada air bertakung dan berlaku hanya 2 hingga 3 jam, namun ia menyukarkan laluan keluar masuk penduduk kampung berkenaan serta ada kediaman dimasuki air. Menurutnya, banjir kilat berlaku 2 kali di kawasan itu, iaitu kali pertama pada 2 November lalu membabitkan 26 keluarga, manakala 7 November lalu membabitkan 8 keluarga menyebabkan laluan ke Perumahan Batu Papan 2 ditenggelami air. Turut tenggelam Jambatan Kampung Keriting Sungai Ketil dan Jambatan Gantung Gua Madu Sungai Galas Batu Papan. Dan dalam pada itu, NADMA menyalurkan wang ihsan RM47,500 kepada 68 isi rumah masyarakat orang asli kaum Batik yang menjadi mangsa insiden wabak penyakit di Kampung Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan. Sumbangan diberikan berdasarkan mangsa yang berdaftar dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA bagi tujuan membantu dan meringankan beban mereka akibat kejadian itu. Majlis penyampaian sumbangan itu diadakan di Kota Baru. 63 daripada 68 mangsa terbabit dibawa dengan 2 buah bas bagi menerima sumbangan itu. Sumbangan itu disampaikan Setiausaha Sulit Kanan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Wan Ahmad Uzir Wan Sulaiman, mewakili Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Seramai 65 ketua isi rumah masing-masing menerima wang ihsan sebanyak RM500, manakala 3 lagi ketua isi rumah yang kematian anggota keluarga menerima sebanyak RM5,000. Dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, sebenarnya ini merupakan bukan pemberian kali pertama. Sebenarnya banyak sebelum daripada ini kita telah mengeluarkan peruntukan sebanyak RM433,000 bagi operasi insiden Kuala Koh, termasuk menyediakan makanan mengikut spesifikasi yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Media sebelum ini mendedahkan terdapat 14 kes kematian orang asli suku Batik di Kuala Koh, Gua Musang antara 3 Jun hingga 10 September lalu. 4 daripada kes kematian itu disahkan tidak berpunca daripada keracunan logam berat, manakala 8 kematian mempunyai kaitan epidemiologi dengan wabak demam campak. Sementara 2 lagi kes kematian tidak dilaporkan. Perasaan macam mana sekarang sebab adik-adik banyak yang meninggal? Jadi macam mana perasaannya? Perasaan saya memang sedih lah. Sedih, banyak yang terfikir juga sebab yang tahun ni lah kita orang boleh mendapat yang orang yang ramai mati. Itu saja. Jadi duit ni nak guna untuk apa nanti? Nak buat kenduri ke, nak buat macam mana ke? Untuk duit ni buatlah untuk kenduri ke dengan ramai orang tu, untuk simpan sikit. Macam tu lah. Duit ni untuk nak guna macam kita nak buat kenduri lah, macam nak panggil orang nak apalah, nak jamu sekali lah, nak makan tu. Kita nak bagi meriah dalam perkara kampung kita lah.
Harga runcit petrol RON 97 naik 1 sen kepada RM2.57 seliter, manakala RON 95 dan diesel masing-masing kekal pada RM2.08 dan RM2.18 seliter bagi tempoh 9 hingga 15 November depan. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan, berdasarkan pengiraan mengikut formula mekanisme harga automatik APM, harga runcit produk petrol RON 95 dan diesel bagi tempoh itu masing-masing sepatutnya RM2.27 seliter dan RM2.28 seliter. Namun, harga runcit bagi kedua-dua produk itu dikekalkan pada paras RM2.08 seliter dan RM2.08 seliter selaras dengan keputusan kerajaan untuk menstabilkan harga runcit bagi produk petroleum dan menjaga kesejahteraan ekonomi rakyat. Pengekalan harga runcit bagi kedua-dua produk itu menjadikan anggaran subsidi yang perlu ditanggung kerajaan bagi tempoh 9 hingga 15 November berjumlah RM79.39 juta. Lebih 770 penumpang feri dari Kuala Kedah ke Langkawi terkandas berikutan ombak kuat setinggi 3 meter yang membadai perairan Kuala Kedah pagi semalam. Menurut penumpang, mereka terpaksa menunggu lebih 2 jam sebelum dapat meneruskan perjalanan. Rata-rata penumpang ditemui menyuarakan rasa tidak puas hati kerana mereka terpaksa mengambil kembali wang di kaunter tiket. Ini visual yang kami rakam ketika majoriti mereka sudah pun ke jeti Kuala Perlis untuk ke Langkawi. Keadaan itu turut menyebabkan ada di antara penumpang terpaksa membatalkan temu janji serta program yang telah diatur di Pulau Langkawi. Koyak kecewa lah, sebab dah plan elok-elok lah dari sini tu. Dah bajet dah lari lah. So atau apa, tiket beli tadi ambil balik je. Macam mana? Kita tak beli tiket. Sampai sini nak beli. Lepas tu tengok je di sini, kita beli online dekat Kuala Perlis lah. Kami sampai dalam pukul 2. Sampai tu turun-turun Grab, dia kata ferry tak ada kan, tak jalan. Dah lancar lama, so dah teruskan lah. Kami ambil keputusan beli tiket dekat Kuala Perlis. Lepas tu insyaAllah lagi kami pergi lah. Sementara itu, pengurus operasi kaunter ferry lane Ahmad Azizan Aziz memaklumkan jumlah itu membabitkan 2 jadual perjalanan pada jam 11 pagi dan 1 tengah hari. Katanya, ekoran itu pihak syarikat terpaksa mencari alternatif dengan menyediakan 4 buah feri tambahan di Kuala Perlis untuk memudahkan penumpang dari Kuala Kedah meneruskan perjalanan ke Langkawi. Keadaan kembali normal selepas jam 2 petang. Proses pembelajaran untuk pelajar istimewa memerlukan pendekatan berbeza. Satu daripadanya dengan menerapkan unsur keceriaan bagi membantu meningkatkan perkembangan mereka. Pendekatan menerusi sukaneka menjadi pilihan dalam program pendidikan khas integrasi Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Selangor. Program melibatkan 50 pelajar tingkatan 1 hingga 3 yang mengalami masalah pembelajaran dan sindrom Down. Sebab saya tengok pada yang anak-anak normal kan, dia orang selalu happy dekat luar. Jadi anak-anak ni macam tak dibawa keluar kan. Jadi bila saya tengok keadaan ni, saya fikirkan apa salahnya kita bawa dia orang sekali-sekali dengan dunia luar, tunjukkan dia orang kat masyarakat. Jadi alhamdulillah sambutan menggalakkan, kita buat lagi sekali pada kali ini. Acara yang berlangsung di South Creek Setia Eco Hill 2 baru-baru ini turut mendapat sokongan ibu bapa yang mahu melihat perubahan positif anak-anak mereka. Program Terbabit adalah yang kedua dianjurkan menjadi platform terbaik dalam memberi pendedahan kepada pelajar istimewa dengan aktiviti menarik dan mencabar kekuatan fizikal serta mental. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kelaporan antarabangsa, Amerika Syarikat menuduh Iran memulakan aktiviti pengeluaran nuklear yang pantas selepas Tehran bertindak mengepam gas uranium ke dalam sentrifugal. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo berkata tindakan itu melanggar perjanjian nuklear 2015 dengan kuasa dunia. Pompeo turut memberi amaran terhadap keganasan Tehran dan menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan segera. Beliau membuat kenyataan itu selepas Iran dilaporkan meningkatkan aktiviti pengayaan uranium di kemudahan nuklear bawah tanahnya di Fordow pada Khamis lalu. Pertubuhan Tenaga Atom Iran mengesahkan program nuklear terbaru itu susulan pemindahan 2,000 kg gas uranium dari kemudahan Natanz ke Fordow baru-baru ini.
speedier, produce less waste. Ahmadinejad said that quote in the Jepun merampas 400 kg dadah yang dianggarkan bernilai 73 juta dolar Amerika dalam satu serbuan di sebuah pelabuhan berhampiran Kobe. Menurut jurucakap kastam Jepun, ia adalah rampasan terbesar yang pernah dilakukan negara itu setakat ini. Difahamkan rampasan itu dilakukan bulan lalu, namun hanya didedahkan semalam setelah pihak berkuasa selesai menjalankan siasatan. Agensi berita Kyodo melaporkan dadah berkenaan dipercayai tersilap dihantar ke Kobe. Jepun mengamalkan undang-undang dadah yang ketat dan sekiranya tertangkap, pengguna berdepan hukuman berat. Ribuan penduduk di New South Wales dan Queensland, Amerika Syarikat diarah meninggalkan kediaman mereka berikutan kebakaran belukar. Lebih 90 kebakaran dilaporkan tercetus di New South Wales yang teruk terjejas. Angin kencang dan cuaca panas kering menyebabkan api marak dengan pantas. Lebih 1,000 anggota bomba dan 70 buah pesawat pengebom air dikerah untuk memadam kebakaran. Menurut Perkhidmatan Bomba Luar Bandar New South Wales, mereka turut menerima laporan penduduk terperangkap di dalam kediaman. Polis dalam pada itu mengarahkan kira-kira lebih 6,500 penduduk bandar Kuraibah dan Tewantin di Queensland untuk berpindah. Kerajaan Vietnam dalam usaha membawa pulang kesemua 39 mayat dikenal pasti sebagai warga negara itu yang ditemui dalam sebuah lori kontena berhampiran London. Menurut kenyataan kedutaan Vietnam di London, delegasinya kini berada di Britain dan sedang menguruskan proses untuk membawa pulang kesemua mayat ke negara asal. Sementara itu, Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc menerusi surat kepada keluarga mangsa menyifatkan tragedi itu sebagai amat menyedihkan. Beliau turut berikrar untuk membawa kesemua mangsa pulang ke tanah air dengan segera. Terdahulu, polis Britain mengesahkan kesemua mayat 31 lelaki dan 8 wanita yang ditemui di Essex pada 23 Oktober lalu sebagai warga negara Vietnam. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Skuad negara berpesta gol buat kali kedua berturut-turut selepas membelasah Kepulauan Mariana Utara 10-0 pada aksi ketiga kumpulan G kelayakan kejuaraan bawah 19 tahun B19 Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2020 di Kemboja semalam. Kejayaan itu hadir hanya 2 hari selepas anak buah Brad Maloney itu membenam Brunei 11-0 pada aksi kedua sekaligus menyaksikan mereka mengekalkan rekod bersih memenangi kesemua 3 perlawanan setakat ini. Kenduri gol sudah dapat dijangkakan terutamanya selepas penguasaan awal anak buah Maloney yang menyaksikan mereka mendahului 2 gol hanya selepas 10 minit perlawanan berlangsung menerusi Aiman Afif dan Hazim Abu Zaid. Berkelebihan 2 gol, Malaysia terus memburu gol tambahan dan Aidil Azwan memberikan gol ketiga pada minit ke-20 sebelum Fahmi Daniel memastikan Malaysia menuju ke masa rehat dengan lebih selesa apabila menjaringkan gol keempat di penghujung babak pertama. Bersambung selepas rehat, Malaysia terus menekan kubu lawan apabila Aiman meledak hat-trick menerusi jaringan pada minit ke-46, 74 dan 79 untuk dia menghimpunkan 4 gol pada perlawanan ini. Sementara 3 lagi jaringan dihasilkan Fahmi, Firdaus Ramli dan Azrul Haikal. Ahad ini mereka akan membuat perhitungan dengan Thailand dan kekalahan 2-1 Thailand kepada Kemboja menyaksikan peluang kembali terbuka buat 3 pasukan teratas dengan Malaysia hanya perlu seri untuk layak secara automatik ke Uzbekistan tahun depan. Aksi memukau yang dipamerkan skuad bawah 18 tahun negara pada saingan kelayakan kejuaraan AFC bawah 19 tahun jelas melegakan jurulatih Dato' Ong Kim Swee. Lebih-lebih lagi menerusi persembahan 5 pemain yang telah disenaraikannya termasuklah penyerang yang sedang meningkat naik Luqman Hakim Syamsuddin. Cuma bagi Kim Swee, kemampuan mereka belum benar-benar teruji selepas 2 kemenangan mudah ke atas Brunei dan Kepulauan Mariana Utara. Kita tak boleh mengambil kira perlawanan terutamanya due respect to Brunei dan juga Northern Marina, dan tentu perlawanan terakhir merupakan perlawanan yang cukup penting di mana itu akan menentukan sama ada kita layak ataupun habis di tangga kedua, dan ini pasti akan memberi motivasi yang berlainan, corak permainan yang berlainan, dan dari situ saya akan menilai mereka sama ada mereka akan terus kekal ataupun hanya menjalani latihan bersama kita.
Ke-55 pemain Luqman Hakim Syamsuddin, Harith Haikal Adam Afkar, Muhammad Umar Hakim Suhar Rizwan, Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi dan Muhammad Azam Azmi Murad akan menyertai kem latihan sebaik kempen kelayakan kejuaraan AFC bawah 19 selesai di Phnom Penh, Kemboja. Kim Swee turut menyuarakan hasrat untuk memanggil seorang lagi penjaga gol untuk menyertai kem latihan selepas Muhammad Haziq Nazli dipanggil menyertai skuad Harimau Malaya. Cuma segalanya bergantung kepada laporan barisan ke jurulatihannya yang kini turut berada di Kemboja bersama skuad kendalian Brad Maloney. Pada saingan Tamasya Sukan C nanti, Malaysia akan diundi dalam kumpulan A akan memulakan kempen menentang Myanmar diikuti tuan rumah Filipina sebelum bertemu Timor Leste dan Kemboja. Harimau Malaya menjanjikan saingan sengit mencabar Tajikistan ketika turun dalam perlawanan persahabatan antarabangsa malam ini. Lawan hadir dengan reputasi ranking lebih baik ke-116 dunia FIFA ketika ini, tetapi itu belum cukup menggentarkan pasukan negara yang berazam tampil dengan keyakinan tinggi untuk mencatat kemenangan di hadapan penyokong sendiri. Dalam sidang media pra-perlawanan persahabatan antarabangsa semalam, jurulatih kebangsaan Tan Cheng Ho mahu anak buahnya mengenepikan tekanan mahupun terlalu memikirkan reputasi lawan. Kekuatan Tajikistan juga sudah diintai sebaiknya. Justru barisan Harimau Malaya diharap tidak gentar dengan menyaingi lawan di atas padang. Dari segi intensiti, dari segi kualiti, dari segi fizikal memang ada kelebihan pada Tajikistan. Of course, mereka mempunyai fizikal yang kuat dan of course itu salah satu perlawanan yang besok pemain-pemain dapat belajar dan juga dari segi kelajuan itu yang nampak Tajikistan berada dalam satu tahap yang level yang baiklah. Saya harap pemain jangan rasa tertekan. Tajikistan memanglah berada di kedudukan lebih baik iaitu 46 anak tangga mengatasi Malaysia yang kini menghuni di tempat ke-158. Tetapi itu nampaknya tidak mahu dijadikan ukuran sebenar kekuatan kedua-dua pasukan. Baik Malaysia mahupun Tajikistan, kedua-duanya mempunyai satu persamaan dalam aksi kali ini apabila menyenaraikan beberapa pemain baru ke dalam pasukan. Sekaligus perlawanan malam ini merupakan kesempatan terbaik untuk mencuba gandingan baru memandangkan dua lagi aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 menyusul pada 14 dan 19 November ini. Ну, во-первых, это как бы, если по его словам или как вы переводите, это как бы будет разминка. И, конечно же, эксперимент. У нас есть несколько новых игроков. Мы хотим посмотреть их, как будут. И, конечно же, самое главное, привыкание к этой погоде. Apa yang pasti, Tajikistan tidak terlalu meletakkan matlamat tinggi menentang Malaysia di Bukit Jalil malam ini. Misi utama untuk menguji sejauh mana kesediaan mereka beraksi menentang pasukan Asia Tenggara dan begitu juga dengan cuacanya kerana dijadual menentang Myanmar. Dengan itu, sekian paparan Buletin Pagi bersempena 12 Rabiul Awal ini. Kami di unit Berita TV3 mengucapkan salam Maulidur Rasul. Perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.